Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan cikgu anda iaitu Cikgu Sani bin Ahmad. So, Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat bertemu lagi dalam siri pembelajaran dan pemudahcaraan. Cumanya bezanya kali ini kita berjumpa secara online. Selalunya dalam kelas, tapi kali ini secara kelas online lah, iaitu melalui saluran YouTube. Dan boleh kata dah lama juga kita tak belajar, okey, disebabkan kita orang kata diduga dengan virus yang sangat orang kata digeruni, iaitu COVID-19. Dan juga kita dikenakan dengan PKP yang menyekat pergerakan kita. Tapi apa-apa pun kita anggaplah ini hanya sekadar cubaan, okey, cubaan dan dugaan untuk kita lah. Dan insya-Allah, alhamdulillah, hari ini kita akan belajar, kita akan sambung lagi kita punya sesi PDPC dengan tajuk tumbuh-tumbuhan lah. Sebelum ni kita dah belajar mengenai haiwan. Jadi hari ini kita akan cover topik tumbuh-tumbuhan, okey. Okey, tumbuh-tumbuhan. Jadi kita akan tengok apa yang dikatakan sebagai kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada haiwan dan manusia. Adakah manusia memerlukan tumbuh-tumbuhan? Kalau tak ada tumbuhan jadi apa? Okey, bagaimana pula dengan haiwan? Adakah haiwan memerlukan tumbuhan? Kalau tak ada tumbuhan, apa akan jadi pada haiwan? Kenapa haiwan ni memerlukan tumbuhan? Okey, kita akan tengok dalam satu topik, subtopik ni dengan secara detail, right? Okey, objektif pembelajaran. Okey, maksudnya di akhir pembelajaran ni apa yang anda akan belajar ialah anda dapat menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Dapat bagi tahu kenapa pentingnya tumbuhan ni kepada manusia dan haiwan. Walaupun kalau kita kata ada haiwan yang tak makan tumbuhan, kan, contohnya harimau, dia tak makan tumbuhan, tapi kenapa dia masih perlukan kepada tumbuhan? Ataupun kita, ada yang di antara anda, kan, cikgu tahu ada yang di antara kamu ni yang tak makan sayur. Dia makan nasi dan juga daging ataupun ayam ataupun telur. Sayur dia buang. Ada macam tu, ada macam tu. Walaupun tak makan sayur, tetap perlukan tumbuhan. Kenapa? Kenapa? Kalau tak ada tumbuhan tak boleh ke, cikgu? Okey, kita akan tengok dalam bab ni lah. Dan anda selepas dapat belajar ni baru dapat tahu kenapa kita perlukan tumbuh-tumbuhan. Right? So, ini persoalan dia lah. Okey, kenapa manusia dan haiwan memerlukan tumbuh-tumbuhan untuk hidup. Okey, cuba ambil masa lebih kurang 15 saat. Cuba fikir. Kenapa kita perlukan tumbuhan? Kenapa? Dapat tak? Dapat tak? Okey, sekarang kita akan tengok. Okey, ada contoh, saya beri 4 contoh utamalah. Ada 4 contoh, sebenarnya banyak, tapi saya bagi 4 contoh kenapa haiwan dan manusia perlukan tumbuhan. Okey, yang pertama ialah sebagai sumber ubat untuk manusia dan juga haiwan, sumber ubat. Contohnya kita banyak menggunakanlah, manusia khususnya banyak menggunakan pokok ataupun herba sebagai tumbuhan. Contohnya pokok tongkat ali, okey, untuk orang lelaki dewasa, pokok kacik Fatimah untuk lelaki dewasa, dan banyak lagi pokok, contohnya pokok jarum emas. Ini orang dewasa dia tahulah pokok jarum emas. Dan juga ulam-ulaman yang banyak khasiatnya. Okey, ini semua boleh dikatakan sebagai ubat secara tak langsung, dan juga ada yang dikapsulkan ataupun dibuat ubat secara, maksudnya pengambilan secara tablet ataupun kapsul. Okey, contohnya khususnya pokok-pokok yang ataupun tumbuh-tumbuhan yang komersial lah, yang telah dikomersialkan. Contohnya tongkat ali. Okey, tongkat ali telah dikapsulkan, dan juga pokok kacik Fatimah. Tapi walaupun dia, kita kata tongkat ali untuk lelaki, kacik Fatimah untuk perempuan, awak jangan pula pergi ambil makan, tengok ubat mak atas meja awak pergi makan, jangan. Okey, itu tidak sesuai untuk
untuk kamu lah, untuk kamu yang masih muda itu. Untuk orang yang lebih dewasa ataupun lebih tua, maka perlukan ubat-ubat tu sebagai booster, okey, booster kesihatan. Kita ni yang muda, kita lah, awak lah, cikgu pun dah tua, okey. Awak yang muda tak perlulah ambil benda-benda yang pelik-pelik tu, okey. Yang keduanya ialah sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Okey, manusia khususnya lah, manusia ni dia makan haiwan, iaitu daging pun dia makan, tumbuhan pun dia makan. Contohnya buah lah, boleh kata hari-harian memang kita akan menggunakan tumbuhan. Setiap hari mesti guna. Walaupun awak kata kita tak makan tumbuhan directly, contohnya sayur sawi, masak sayur sawi tak makan macam tu, tapi contohnya kalau buat tom yum pun still masuk serai, still masuk daun limau purut kan. Awak suka makan tom yum kan, masuk benda tu. Okey, dan banyak lagi benda-benda lain. Sebut bab makan ni, bulan puasa ni lapar lah sikit. Okey, tak apa, bawa bersabar. Okey, dan juga dalam bentuk-bentuk rempah-rempah ratus. Contohnya masa kurma ada masuk kayu manis, bunga lawang. Itu semua tumbuhan lah, kan? Tumbuhan, walaupun kita tak ambil pepah tu, tapi dia still digunakan sebagai sumber makanan. Okey, kita ada jintan manis, jintan putih, halba, kita ada koriander, macam-macam kan, daun bawang, daun sup dan sebagainya lah. Okey, itu semua sebagai sumber makanan bagi manusia lah. Dan juga haiwan, haiwan ni khususnya bagi haiwan yang disebut sebagai haiwan herbivore, okey, herbivore ataupun omnivore, iaitu haiwan yang makan sama ada dia makan tumbuhan saja ataupun dia makan kedua-duanya. Daging dia makan, tumbuhan dia makan. Kalau haiwan karnivore tak boleh lah, tak boleh masuk dalam grup ni, sebab karnivore hanya makan daging saja. Okey, ini hanya pengenalan lah, awak baru darjah 2. Ini hanya pengenalan sahaja. Okey, tajuk ni anda akan belajar nanti tahun 3. Jadi tahun 3 nanti ada ingat, oh Cikgu Sani pernah cerita dulu. Omnivore makan sayuran, herbivore makan sayuran, carnivore makan daging, omnivore makan kedua-duanya, daging dan tumbuhan. Ini just kita belajar tambahan, extra sikit. Okey, jadi bagi untuk haiwan yang herbivore dan omnivore, dia makan tumbuhan. Okey, contohnya kalau kita sebut herbivore ni banyaklah. Contohnya encik kambing. Kambing dia makan rumput, contohnya rumput. Kambing ni pun satu kena jaga sikit. Kalau kita bela kambing, pastikan kita tambat kambing kita. Sebab kambing ni dia makan dia agak pelahap. Kalau dia singgah rumah jiran sebelah, habis pokok-pokok semua dia makan nanti kan. Jadi kena jaga dia elok-elok. So kambing memang dia akan makan tumbuhan. Dan yang keduanya adalah omnivore. Omnivore ni dia makan dua-dua. Contohnya encik kera ataupun monyet. Okey, monyet dia makan apa? Contoh dia makan buah-buahan, okey, semua jenis buah-buahan, sayur, pucuk-pucuk pokok semua dia makan. And then at the same time dia pun makan juga haiwan yang lain, iaitu dia makan contohnya kutu. Okey, kutu dia makan. Okey, itu hanya selingan ataupun sedikit tambahan, okey, untuk anda extra information. Okey, dan seterusnya habitat untuk haiwan. Ni tengok keluar lagi encik monyet. Baik, habitat untuk haiwan. Pokok ni boleh dikatakan bukan kata untuk monyet saja. Banyak haiwan lain yang menggunakan pokok ni untuk sebagai tempat tinggal, ataupun dalam bahasa dia kita sebut sebagai habitat. Contohnya haiwan-haiwan yang macam ni. Okey, haiwan-haiwan yang macam ni memang dia disebut sebagai primates. Primates. Okey, primates ni memang dia duduk atas pokok. Contohnya primate apa? Monyet, kera, ungka, orang hutan. Okey, ini memang primates, memang tempat tinggal dia di atas pokok. Dan ada haiwan yang tebuk batang pokok untuk tempat tinggal sebagainya. Contoh pokok haiwan apa? Haiwan burung. Okey, burung. Contohnya burung belatuk. Burung belatuk tu dia ketuk buat lubang, dia masuk, dia bertelur, simpan makanan semua kat situ. Okey. Yang keduanya tupai. Tupai pun duduk dalam lubang di pokok. Okey. Dan bila kata ada haiwan-haiwan macam tu, of course lah ada haiwan pemangsa yang lain. Contohnya ular kat bawah tu, ada ular juga kat pokok.
Okey, dan juga selalunya pokok ni penuh dengan sap, ataupun sap ni kita panggil sebagai macam madu, macam tu, manisan. Jadi banyak haiwan-haiwan yang rodents macam tikus, tupai dekat pokok juga. Jadi banyaklah ular kat situ kan, sebab makanan dia banyak kat situ. Ada tikus, ada burung, ada tupai. Sukalah dia duduk situ. Jadi menunjukkan pokok ni banyak haiwan yang tumpang duduk. Itu jadi habitat untuk haiwan. Dan yang terakhir, inilah dia punya rahsia, segala rahsia kenapa manusia dan juga haiwan perlukan tumbuhan. Okey, kenapa perlu tumbuh-tumbuhan? Walaupun kita kata tak makan tumbuhan, awak tak makan sayur, tapi still awak perlukan sayur. Haiwan, ada yang contohnya karnivora, harimau, singa, okey, dia tak makan sayuran tapi dia tetap perlukan tumbuhan. Dia tak makan tumbuhan walaupun dia tak makan langsung, tak sentuh langsung. Kan? Contoh awak bagi tembikai kat dia. Sebut tembikai lagi, aduh. Bagi betik kat dia. Betik pula. Tapi dia tetap tak makan. Walau bagaimanapun dia tetap perlukan tumbuhan. Kerana apa? Kerana tumbuhan membekalkan oksigen. Okey, oksigen kita dah belajar. Oksigen adalah satu benda yang diperlukan oleh manusia dan haiwan untuk hidup. Tak ada oksigen, manusia tak boleh hidup, haiwan tak boleh hidup. Walaupun kita ada makanan yang banyak dalam rumah, contohnya awak dalam rumah awak ada pizza, alamak sebut pizza lah pula, KFC, aduh KFC, McDonald, aduh McDonald, macam-macam makanan dalam rumah, tetap kita akan mati apabila kita tak ada udara ataupun kita tak ada oksigen lah secara khususnya. Jadi memang perlukan. Macam tu juga haiwan, walaupun dia ada stok makanan yang banyak dalam pokok kayu tu, dia simpan banyak kekacang dalam tu, dia dah simpan spare banyak semua dalam tu, tapi kalau tak ada oksigen dia pun akan mati. Macam harimau ataupun singa, dia ada kerbau 2-3 ekor depan dia pun dia akan mati kalau tak ada udara. Jadi kena ingat, tumbuhan membekalkan udara, dan itulah menyebabkan kita sangat-sangat perlukan tumbuhan. Dan banyak lagi lah yang lain, ciri-ciri ataupun perkara-perkara sampingan yang berkaitan dengan tumbuhan yang menyebabkan kenapa tumbuhan tu orang kata sangat bermanfaat kepada kita. Okey. So, selain daripada 4 kepentingan tumbuh-tumbuhan yang dibincangkan tadi, dapatkah kamu berikan kepentingan lain tumbuhan kepada manusia? Okey, kita dah bincang ada 4 perkara tadi. Boleh tak awak bagi apa lagi contoh yang diperlukan, contoh yang dapat diberi kepada manusia? Contoh apa? Kebaikan ataupun fungsi tumbuh-tumbuhan ni kepada manusia. Apa kepentingan-kepentingan dia? Dapat tak? Saya rasa banyak, ada banyak. Okey, kita akan tengok 10 lah. 10 tu sikit, ada lagi banyak lagi. Okey. Yang pertama, bahan binaan. Okey, bahan binaan. Contohnya kalau zaman dahulu lagi banyaklah menggunakan tumbuhan. Contohnya kita buat rumah. Okey, dia punya dinding menggunakan kayu. Kayu datang daripada tumbuhan. Bumbung menggunakan atap rumbia. Okey, atap rumbia zaman sekarang susah nak cari dah. Yang ada pun mungkin di rumah-rumah tradisional, rumah panjang. Okey, rumah panjang pun banyak yang dah dimodernkan, dia pakai atap zinc. Tapi zaman dahulu menggunakan atap rumbia, iaitu atap ataupun bumbung yang kita buat yang dia ambil daripada pokok rumbia. Daun dia dikeringkan, dianyam dan diletakkan di atas bahagian atas bumbung lah untuk mengelakkan kena hujan. Okey, dan juga dibuat jambatan. Ini biasalah kalau di kampung kita buat titi. Kalau jambatan tu besar sangat, titi lah. Orang kampung selalu panggil titi. Buat titi menggunakan kayu. Contohnya sama ada gunakan kayu biasa, direct mentah, iaitu daripada pokok kelapa. Pokok kelapa tu kita ambil pokok kelapa, letak terus batang, paku sebagai dia punya tempat handle, dah jadi titi. Ataupun kita mesin dia, kita ketam kayu yang elok sikit dan kita buat
jambatan yang lebih kemas, yang lebih kukuh. Dan juga alat pertukangan pun kita letak bahan binaan lah, banyak lah alat pertukangan, pahat dan sebagainya. Dia punya handle tu semua diperbuat daripada kayu. Baik, yang kedua, kertas. Kertas ni diambil daripada pokok, iaitu di bahagian batang pokok yang diketam, okey, diproses hingga menjadi kertas. Okey, kertas. Yang ketiga, pakaian. Pakaian ni kita ambil daripada pokok kapas. Pokok kapas kita proses dia menjadi benang. Daripada benang kita gunakan benang itu untuk membuat pakaian. Sama ada benang secara kasar terus kita anyam, ataupun benang halus yang dihaluskan dan kita proses untuk menjadikan pakaian. Okey, itu besar sumbangan tumbuhan kepada manusia. Kalau tak ada benang, tak ada pokok ni, boleh juga pakai. Tak boleh juga kan, nak pakai apa kan? Kena pakai batu. Sebab okey, tak ada pokok kapas, kita tak boleh buat baju, dan kita terpaksa ambil daun pun daripada pokok juga kan. Jadi nak pakai apa? Dan nak pakai apa tu nak berlindung tu? Nak pakai plastik. Plastik boleh lah kan. Baik, 4. Kawasan tadahan hujan, maksud dia di sesetengah tempat kita wartakan sebagai kawasan tadahan hujan. Kat situ kita tak boleh balak, tak boleh buat pembalakan, disebabkan bila kita letak, kita sediakan satu kawasan yang dipenuhi pokok, air hujan tu yang turun tu dia takkan turun terus kena tanah. Okey, dia akan turun kena di bahagian pokok dan dia mengalir turun ke bawah. Kenapa penting benda tu? Sebabnya kalau air hujan, kalau dia turun terus kena tanah, dia boleh menyebabkan hakisan. Maksudnya kalau di gunung ataupun di bukit, air turun kena terus, dia akan tanah tu dia akan jadi landslide ataupun tanah runtuh lah. Kalau anda biasa kalau lalu di kawasan-kawasan tanah runtuh, sekarang dah terlalu banyak tanah runtuh, kawasan di Perak dan sebagainya. Okey, banyak kita tengok tanah-tanah dah semakin runtuh. Itu disebabkan tak ada ataupun kekurangan kawasan tadahan hujan. Baik, 5. Teduhan. Ini biasa, ini senang lah. Teduhan tengah panas kan, time bulan puasa ni dapat berteduh. Cuba bayangkan tak ada pokok langsung, kita tak ada tempat berteduh lah selain daripada rumah lah. Kalau kita keluar, dan kita perlukan tempat teduhan. Okey, dan teduhan ni bukan kata kawasan panas saja, boleh juga teduhan ketika hujan, tapi berbahaya sebenarnya sebab teduhan waktu hujan kita takut kilat lah, kilat. Baik, nombor 6, memasak. Ini pun banyak sumbangan dia, tumbuh-tumbuhan ni dari segi memasak. Contohnya digunakan sebagai kayu api. Yang ni dah tak banyak pakai, cuma di kampung-kampung masih lagi gunalah kayu api ni, ataupun di luar negara. Luar negara masih menggunakan kayu api untuk memasak. Dan juga ini kita guna, iaitu buluh kita buat lemang, dan juga palas ketupat. Tambah-tambah lagi nak raya ni kan, nak raya dapatlah makan buluh dan ketupat. Itu pun kalau ada lah kan, sebab sekarang PKP tak tahulah ada tak ada. Baik, nombor 7, pewangi. Pewangi contohnya pokok gaharu. Okey, cikgu baru saja beli satu pewangi. Pokok gaharu memang bau sedap lah, memang bau sedap, tapi agak keras sedikit sebab tak biasa kan. Memang bau macam Pak Arab lah, tapi orang Arab memang sukakan bauan daripada pokok gaharu, dan sangat mahal lah, sangat mahal. Pewangi lain contoh perasa ros. Ini perempuan suka, shampoo ros, pewangi ros. Okey, dan juga daun melur. Daun melur ni kaum India suka. Contohnya buat pewangi dalam rumah dan sebagainya lah. Nombor 8, perhiasan. Okey, perhiasan contohnya perhiasan diri. Okey, perhiasan diri contohnya bagi kaum India, dia banyak menggunakan bunga-bungaan untuk perhiasan. Contoh letak bunga di rambut. Okey, letak bunga melur di rambut, itu perhiasan lah, sebagai untuk mencantikkan diri. Ataupun perhiasan rumah, letaklah rumah pokok orkid ke, okey, pokok macam-macam lah boleh letak dalam rumah. Zaman dulu kita letak pokok kat luar,
Dalam zaman sekarang orang letak pokok dalam rumah untuk dapat ekstra oksigen dan juga sebagai landscape ni contohnya di kawasan rumah kita susun pokok bunga cantik-cantik kan, bagi menari. Itu antara kepentingan lah tumbuh-tumbuhan ataupun pokok kepada kita. Yang ke-9, alatan muzik. Alatan muzik ni banyak lah. Contohnya bingkai gendang, bingkai rebana, bingkai kompang, seruling, gitar. Okey, semua tu diperbuat daripada tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir, yang ke-10 ialah simbol adat ataupun budaya. Contohnya anyaman tika. Okey, tika dianyam untuk kegunaan di rumah. Okey, ataupun bakul. Tika dan bakul yang dianyam ni pun dah susah nak dapat. Kalau kita nak dapat pun memang di kawasan-kawasan penempatan, contohnya orang asli, okey, di Sabah Sarawak. Kalau nak cari di bandar memang susah lah. Okey, kalau ada pun dikomersialkan dengan harga yang sangat mahal. Alright, lagi tongkat. Tongkat ni ada yang digunakan tongkat lah, buat tongkat, ukir dan sebagainya. Cokmar, yang cokmar ni saja saya tulis nak bagi kamu tahu. Okey, apa itu cokmar? Cokmar ni adalah tongkat yang panjang tu. Tongkat yang panjang contohnya digunakan di mana? Digunakan di masjid waktu khatib membaca khutbah tu, tukang baca khutbah tu dia pegang satu kayu tu kan. Itulah nama dia cokmar. Cokmar tu diperbuat daripada batang kayu. Okey, sekarang kita di bahagian kuis kita dah belajar. So sekarang adalah kuis untuk menguji sama ada anda faham ataupun tak lah. So soalannya, arahannya ialah, okey, sila jawab soalan berikut di dalam buku latihan anda atau di dalam lembaran kertas. Okey, kalau tak ada buku, buatlah lembaran kertas lah, maksud dia kertas baru. Kalau ada buku, terus buat dalam buku dan kemudian masuk. Kalau yang buat dalam kertas tu masukkan dalam file. Kalau dalam buku tak apalah. Okey, dia ada satu soalan saja tapi ada 5 jawapan yang kamu kena bagi, iaitu senaraikan 5 kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia. Okey, senaraikan 5 sahaja. Tadi cikgu dah bagi 10. Sebelum tu pun ada sampel 4. Just pilih 5 sahaja kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia. Manusia. Okey, saya nak 5 sahaja. Alright, dan nanti simpan, make sure jangan hilang, jangan rosakkan. InsyaAllah ada rezeki, kita akan bertemu nanti. Cikgu akan semak balik lah awak punya kerja-kerja yang telah diberi secara online ni. Alright, dan okey, sebelum kita berakhir, pastikan anda tulis URL ni, https ada dua ni /bit.ly/Cikgu Sani, ataupun bila anda subscribe papa video ni, pastikan anda klik subscribe, klik subscribe supaya anda lebih mudah lah nak cari kelas saya next tu, lebih mudah. Okey, kalau tak ada pun, kalau tak pandai, just simpan kod ni, nanti paste di browser untuk carilah. Alright, jadi itu saja. InsyaAllah ada rezeki kita akan bertemu lagi di lain masa. Apa-apa pun jaga kesihatan anda. Okey, patuhi PKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.